Dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Ahibati fillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah, selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, para sahabat dan juga semua yang mengikuti Nabi sehinggalah ke hari kiamat. Juga yang saya muliakan kepada para asatizah, kepada semua sahabat-sahabat pecinta Quran, ayahanda bonda, haji hajah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi Alhamdulillah dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini. Semoga pagi kita diberkati oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah bagi umatku pada pagi-pagi mereka. Jadi mudah-mudahan pagi ini kita penuhkan dengan disebutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan keberkatan pada pagi kita, diberikan pahala, diberikan kefahaman agama, diberikan kebaikan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan itu bertambah iman kita, bertambah ilmu kita, bertambah iman kita insya-Allah Ta'ala. Dan semoga dengan itu Allah pimpin kita sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, yang mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan semoga semua para jemaah sekalian yang bersama-sama pada pagi ini dikurniakan kesihatan yang barakah, yang mana diuji dengan sakit, semoga disembuhkan Allah Ta'ala. Dan semoga juga kita semua sebagaimana Allah impunkan di dunia dalam majlis ilmu ini, walaupun tidak bersua secara fizikal, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kebaikan sehingga kita juga dipertemukan Allah di dalam jannah Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW dan para salihin di hari akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga bersama ahli keluarga kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi muslimin muslimat dirahmati muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita menyebutkan tentang satu tajuk yang juga relevan dengan sambutan Maulidur Rasul yang kita bakal sambut pada minggu hadapan insya-Allah. Dan kita menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan terdapatnya hadis Nabi SAW dan ayat Quran yang menjelaskan tentang kecintaan kepada kepentingan cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi cinta kepada Nabi SAW ini adalah sesuatu yang sangat-sangat besar kelebihannya. Cinta kepada Rasulullah SAW adalah sesuatu yang sangat-sangat hebat di sisi Allah Ta'ala. Bahkan seorang hamba Allah Ta'ala yang mencintai Rasulullah SAW, menzahirkan cintanya saat kehidupannya di dunia, maka di yaumul akhirah menjadi dia seorang daripada kalangan hamba Allah yang dipermudahkan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Kerana itulah kita bincangkan hal ini. Semoga dengan itu bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, bertambah juga disebutkan dengan sayangnya kita kepada baginda. Dengan itu mudah-mudahan dapat kita zahirkan cinta dan kasih kita kepada Nabi dengan kita melakukan apa yang diajarkan atau diajakkan oleh Nabi SAW, dan kita menjadi di kalangan umat Rasulullah yang semoganya dapat mencontohi Nabi SAW. Baik. Jadi membeli syurga dengan cinta Rasulullah SAW. Pertama sekali kita bicarakan bagaimana pentingnya kita mencintai Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bagaimana mulianya Rasulullah. Kemuliaan Nabi SAW adalah teramat-amat tinggi, sehingga kan terdapat dalam banyak ayat Quran yang menceritakan tentangnya, kemuliaan Rasulullah SAW. Maka Masya Allah Tabarakallah, antaranya adalah ayat Quran yang selalu kita dengar. Salat Jumaat pastinya akan dibacakan ayat ini, ataupun di waktu-waktu yang lain. Iaitulah Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah dan para malaikat seluruhnya berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepada dia, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dengan ucapan selamat dan sejahtera. Jadi sebab itulah ya Allah Ta'ala memberitahu dalam Al-Quran betapa tingginya kemuliaan Rasulullah, sehingga Allah dan seluruh para malaikat pun berselawat ke atas Rasulullah SAW. Ya Allah. Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi SAW, kata mufassirin, membawa maksud Allah melimpahkan kemuliaan. Ya Allah melimpahkan iaitu dengan kebaikan, rahmatnya, keberkatan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang selawat pada Nabi membawa maksud malaikat yang mendoakan semoga Allah memuliakan, Allah memberikan keberkatan serta kebaikan kepada Nabi SAW. Manakala Allah kemudiannya perintahkan kita orang beriman untuk berselawat kepada Nabi. Jadi sebab itulah apabila kita dalam waktu kita dengar je ayat Quran ini, kita selawat terus pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, sekurang-kurangnya. Kerana mudah-mudahan dengan itu kita menjadi di kalangan hamba Allah yang menyegerakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah perintahnya untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab tu nilai selawat itu sangat tinggi. Ya, nilai kalimah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, supaya Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada Nabi SAW. Kita berselawat kepada Nabi SAW, ya, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam, dan juga ahli keluarganya. Maka itu satu kalimah yang cukup hebat kerana ia sesuatu yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tanda kita cinta pada Nabi adalah kita banyak selawat kepada Nabi SAW. Maka subhanallah, selawat itu bukan hanya kita dapat menjalankan perintah Allah dengan kita berselawat, kita juga mendapat syafaat Rasulullah di hari akhirat, sehingga Nabi menyatakan siapa yang banyak selawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku di hari akhirat. Tentunya bila dia jaga solat, ya, dan dia jaga kewajipan-kewajipan yang lain. Kalau tak jaga solat, dia banyak selawat tapi tak solat, tak menunaikan solat 5 waktu, tetap dia diazab oleh Allah Ta'ala. Tapi dia dah jaga solat, dia jaga puasa, dia jaga perintah-perintah Allah yang lain, kemudian dia jadi orang yang banyak selawat pada Nabi SAW dan amalkan sunnah Nabi SAW, maka dialah yang paling dekat dengan Nabi di hari akhirat. Tentunya dengan itu maksudnya dia menjadi para ahli syurga Allah SWT. Jadi sebab itulah ya, kita banyak selawat pada Nabi SAW. Sehingga Nabi menyatakan, man salla alayya wahidan sallallahu alaihi ashran. Bila kita selawat pada Nabi SAW sekali, Allah Ta'ala akan selawat pada kita 10 kali. Berarti Allah bagi kita pahala, Allah bagi kita rahmat dia, Allah bagi kita keberkatan. Ya. Maka lidah kita, lisan kita dan hati kita jangan lekang daripada selawat. Selalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, masa saya duduk di Yaman dulu, orang Arab ni kalau dia bergaduh sungguh-sungguh. Lagi dahsyat daripada kita, kan, orang Melayu bergaduh. Tapi bila sekali dia tengah gaduh-gaduh tu, tinggi suara, tiba-tiba seorang sebut, sallu ala Nabi. Dua-dua yang bergaduh ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat, lepas tu terus dia ke salam-salam. Ya, siap apa? Berpeluk-peluk lagi, kan? Kerana bila sebut tentang selawat ke atas Nabi, terus mereka lupa pemusuhan mereka. Terus mereka lupa kemarahan mereka. Itulah ya antara benda yang kita juga boleh amalkan. Dengan selawat itu akan memberi kebaikan bukan hanya di dunia tapi sampailah ke akhirat nanti. Baik. Jadi keduanya kita sebut tentang keadaan apa disebutkan zat Nabi SAW yang dicintai. Maka ya kita lihat bagaimana Rasulullah SAW Allah puji lagi dalam Quran. Di antaranya pada surah At-Taubah ayat 128. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah Ta'ala surah At-Taubah ayat 128. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kamu sendiri. Iaitu Allah Ta'ala pertamanya menyebutkan bagaimana Rasulullah SAW Allah Ta'ala utuskan daripada kalangan manusia. Ya? Sebab apa? Sebab Allah nak kita mudah mencontohi Nabi SAW. Kalau Allah utuskan ya Rasulullah dari kalangan malaikat, kita tak boleh nak ikut. Ya? Kerana malaikat diciptakan daripada cahaya. Malaikat bergerak dengan pantas, dengan laju. Malaikat pula mempunyai kekuatan yang hebat, yang luar biasa. Malaikat tidak ada nafsu, tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu berkeluarga. Jadi macam mana kita nak tiru malaikat? Kita tak mampu. Jadi sebab itulah Allah utuskan Rasul di kalangan manusia.
ya, supaya kita boleh mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai seorang ayah, Nabi pernah jadi seorang anak, maka kalau kita seorang anak, macam mana kita contoh Nabi SAW, begitu juga Nabi SAW pernah menjadi seorang Nabi suami. Jadi nak jadi suami terbaik, contohi Nabi SAW. Begitu juga Nabi menjadi seorang ayah. Jadi nak jadi ayah yang terbaik, ikutilah Nabi SAW. Nabi juga seorang datuk, maka nak jadi datuk yang terbaik, ikutlah Nabi SAW. Begitulah juga nak jadi pemimpin yang terbaik, begitulah juga kalau kita nak jadi guru yang terbaik, begitulah juga kalau nak jadi peniaga yang terbaik, ya, maka kita ada tempat di mana kita boleh contohi, iaitulah Rasulullah SAW. Maka dengan itulah pengutusan Nabi adalah tanda rahmat Allah Ta'ala, tanda kasih Allah Ta'ala kepada kita supaya mudah untuk kita mencontohi Nabi SAW. Dan bila kita ikut Nabi, apa saja yang kita ikut Nabi SAW, kita dapat pahala. Dengan banyak pahala tentunya kita masuk mudah-mudahan dalam syurga Allah Ta'ala dengan izin Allah Subhanahu Ta'ala, insyaAllah. Lalu Allah menyatakan azizun alaihi ma'anittum. Pertamanya Rasulullah SAW ni, dia ada sifat empati yang sangat besar. Empati membawa maksud Rasulullah merasai penderitaan kita. Jadi maksudnya apa? Umat baginda Nabi ni seorang yang sangat maknanya meletakkan diri Nabi kepada kedudukan seseorang itu. Jadi maksudnya Nabi menjiwai seseorang. Nabi sangat maknanya apa? Merasai kalau seseorang itu dalam keadaan dia ni derita, Nabi rasa. Jadi maksudnya apa? Nabi sangat-sangat besar empati. Sifat rasa belas Nabi terhadap umat baginda. Sebab itulah kita lihat baginda Nabi SAW, banyak dalam hadis menceritakan bagaimana Nabi selalu berdoa kepada Allah untuk kita. Bahkan Nabi menyimpan doa Nabi SAW yang mulia itu di hari akhirat untuk kita, agar disegerakan hisab kita, agar dipermudahkan urusan kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Bahkan Nabi SAW sangat-sangat disebutkan orang kata apa, sangat-sangat besarnya kecintaan Nabi SAW kepada kita, mengambil beratnya Nabi ke atas kita, sehingga Nabi SAW meninggalkan banyak nasihat-nasihat melalui hadis Nabi SAW agar kita dapat melaksanakan kewajipan kita sebagai hamba dan khalifah Allah Ta'ala. Jadi balik kepada tadi, lalu Nabi SAW disebutkan Allah sifatnya kedua, alaikum, disebutkan harisun alaikum, iaitu Nabi SAW sangat menginginkan kebaikan, keselamatan bagi kita. Nabi nak sangat kita selamat, bukan hanya dunia tapi sampai akhirat. Bukannya Nabi tahu atau Nabi rasa belas kepada kita, tapi Nabi juga sangat disebutkan Nabi bukan hanya empati, menjiwai akan kesusahan kita, tapi Nabi juga sangat menginginkan kebaikan bagi kita. Sebab tu kita lihat dalam satu kisah, satu hari Nabi SAW berada bersama dengan seorang sahabat yang namanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi, masa tu tengah baca Quran. Dan dia baca Quran daripada surah An-Nisa. Jadi ketika Nabi SAW lepas daripada solat Isyak, Nabi duduk depan Abdullah ibnu Mas'ud dan Nabi dengar bacaan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga Abdullah ibnu Mas'ud itu rasa malu. Kerana dia kata, "Ya Rasulullah, Quran kan turun kepada kamu. Jadi malu dia nak baca depan Nabi SAW. Lebih baik Nabi baca dan dia dengar." Dia kata macam itulah. Tapi akhirnya Nabi SAW kata, "Aku suka mendengar seorang baca Quran." Jadi Nabi suka dengar sahabat-sahabat baca Quran. Itu antara benda yang kita juga boleh amalkan. Kita nak nak buat amalan yang Nabi SAW suka buat, antaranya Nabi suka dengar Quran dan menghayati maknanya. Jika sekarang ada kan Quran, dibacakan Quran kemudian disebutkan maknanya, maka itu antara amalan-amalan yang kita boleh buat dalam seharian hidup kita. Itu benda yang disukai Nabi SAW. Jadi sekejap terima kasih.
Baik, jadi Nabi SAW dengan itu Allah Ta'ala juga menyatakan bagaimana sifat Nabi SAW itu dan zahirnya bagaimana sayangnya Nabi kepada umat baginda dengan kisah ni. Jadi Abdullah ibn Mas'ud baca Quran dari surah An-Nisa, Nabi dengar. Bila Nabi SAW dengar dan akhirnya sampailah kepada satu ayat, lalu Nabi SAW beritahu pada Abdullah bin Mas'ud, hasbuk, berhentilah kamu kat sini. Lalu Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud tak tengok muka Nabi. Bila dia dengar Nabi cakap itu, dia pun tengoklah muka Nabi. Rupanya Nabi sedang menangis. Nabi sedang menangis disebabkan ayat ini. Nabi menghayati ayat ini dan Nabi menangis daripada mendengar ayat ini. Apa ayat tu bunyi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, maka bagaimanakah keadaan orang-orang yang kufur pada hari akhirat nanti? Apabila nanti kami akan datangkan dari setiap umat. Jadi setiap umat ni ada rasul utusan dia. Jadi rasul itulah yang Allah akan datangkan sebagai saksi di hari akhirat. Dan kamu sendiri wajibna bika, dan kami akan menghantar ataupun mengutuskan atau mendatangkan kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akan datangkan kamu pada hari kiamat untuk menjadi saksi terhadap umatmu yang kufur kepada Allah. Jadi subhanallah, Nabi SAW menangis. Kenapa? Kerana Nabi mengingatkan kisah ni bahawa nanti Nabi akan melihat bagaimana umatnya akan menyaksikan bagaimana umatnya nanti yang kufur pada Allah akan mempersaksikan mereka, lalu mereka kemudian yang akan dihumban ke dalam neraka Allah Ta'ala. Jadi Nabi tak sanggup nak tengok keadaan semikian. Nabi sedih dan Nabi menangis. Dengar ayat Quran ni, ya Allah. Maksudnya Nabi SAW sangat-sangat sayang kepada umat baginda, sehingga Nabi ini sangat nak kita dapat kebaikan. Jadi sebab tu Nabi pesan kepada kita untuk buat banyak kebaikan masa hidup di dunia. Maka nanti sekejap lagi kita sebut apa benda-benda kita boleh contohi Nabi SAW. Lalu seterusnya disebutkan bil mu'minina raufur rahim, dan sangat penyayang dan disebutkan disebutkan belas kasih dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi Nabi ni sangat kasih kepada kita umat baginda Nabi SAW. Sebab tu kasihnya Nabi pada kita ni sangat besar sehingga satu hari Nabi duduk dengan para sahabat, lalu Nabi kata, ashtaki ala ikhwani. Aku sangat rindu terhadap saudara-saudaraku. Jadi kemudiannya sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ni saudara kamu? Nabi kata, kamu adalah sahabatku sebab kamu hidup, kamu menemuiku, kamu duduk di sampingku, kamu berjuang bersamaku. Jadi kamu nampak aku, kamu hidup bersama aku. Tapi ikhwani, saudara-saudaraku yang aku rindu ini adalah umatku, di mana pada waktu mereka tidak pernah melihatku, tidak pernah duduk di sampingku, tidak pernah bersama denganku, tapi mereka mencintaiku dan mereka mengamalkan apa yang telah aku ajarkan. Jadi kitalah yang dirindui oleh Nabi SAW. Jadi kalau Nabi rindu kita, kenapa kita tak rindu Rasulullah SAW? Sepatutnya kitalah yang lebih rindu Nabi SAW. Jadi ini daripada surah At-Taubah ayat 128. Jadi bagaimana untuk kita beli syurga dengan cinta Nabi? Baik. Jadi kita dah sebutkan tadi, maka dalam Al-Quran yang pertama sekali adalah untuk kita mencintai Nabi SAW, kita mesti ikut Nabi SAW. Ini yang pertama, iaitulah daripada surah Ali Imran ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, betapa besarnya nilai cinta Nabi sehingga seorang hamba Allah boleh dimasukkan syurga kerana cinta dia kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kata Allah Ta'ala, qul, katakanlah wahai Muhammad SAW, jika benar-benar kamu mencintai Allah, ikutilah aku, iaitulah Rasulullah SAW. Nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah, akan dicintai oleh Allah, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Jadi pertama sekali, syarat kepada cinta Rasulullah SAW, kena ikut Rasulullah.
Jadi kita nak ikut Nabi ni dalam bahagian apa? Pertama sekali, iaitulah kita ikut apa yang disuruh oleh Nabi SAW. Apa yang Nabi suruh? Nabi suruh kita taat kepada Allah. Nabi suruh kita taat kepada ibu dan ayah. Nabi suruh kita berakhlak baik dengan manusia, berakhlak baik dengan Allah. Nabi suruh kita untuk melakukan amalan-amalan seperti diajar Nabi SAW. Jadi kita ikut apa yang Nabi suruh kita buat. Nabi suruh kita jadi hamba Allah yang apa? Yang cinta kepada Allah Ta'ala juga, yang melakukan kebaikan, amalan soleh. Dan ini yang pertama. Jadi zahirkan cerita kita dengan kita lakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Keduanya, iaitulah kecintaan kita bersyaratnya mestilah kita tinggal semua larangan Nabi SAW. Apa yang Nabi suruh buat, kita buat. Apa yang Nabi larang kita buat, kita tinggalkan. Jadi perkara yang haram, perkara yang dimurkai oleh Allah, kita tinggalkan. Itulah tanda kita cinta kepada Rasulullah SAW. Begitu juga Nabi larang kita berakhlak yang buruk. Dan Nabi contohkan kita dalam hidup Nabi. Bagaimana bermuamalah, bagaimana cara bercakap dengan orang, bagaimana cara untuk kita buat sesuatu kan. Jadi semua yang Nabi larang, Nabi SAW larang, kita jangan buat. Itu tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan ketiganya, kita lakukan, kita amalkan akhlak Nabi SAW. Jadi kalaulah perkara yang Nabi ajar dalam ibadah kita buat, dan amal soleh kita laksanakan, tetapi seorang tu tak jaga akhlak dia, maka dia juga dalam kerugian. Sebab itulah ada kisah di zaman sahabat Nabi yang mana diceritakan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada seorang ni dia ahli abid, dia suka beribadah. Dia solat, dia bagus, puasa, dia lakukan puasa sunat, bahkan dia bersedekah, bahkan dia buat banyak amalan-amalan baik. Tetapi dia ni suka menyakiti hati orang lain. Dengan orang lain dia kasar, dia suka kutuk orang lain, dia suka sebar cerita buruk pasal orang lain. Jadi macam mana situasi dia? Nabi SAW beritahu, dia itu Allah Ta'ala tak suka perbuatan tu. Akan tiba di hari kiamat ada orang yang macam ni, yang dia datang dalam keadaan bawa banyak amal soleh, tetapi bila sampai ke waktu hisabnya, maka beratulah manusia untuk menuntut kembali keburukan yang dia buat pada seorang tu di dunia. Maka muflislah dia di akhirat. Kenapa? Bila datang satu orang, maka orang ni kata, "Ya Allah, dulu dia kutuk aku, dia buat macam-macam benda buruk, sehingga menyakiti hati aku dan sebagainya. Dan akhirnya hari ni aku nak minta balik apa keburukan yang dia buat tu, nak minta balasan kembali. Nak minta tebusan kembali. Maka dia tak boleh nak buat apa, melainkan dia kena bayar dengan pahala dia. Maka dibayar dengan pahalanya. Dan akhirnya ramai lagi orang yang dia sakiti kerana akhlak buruknya. Maka akhirnya sampailah dah habis bayar dengan pahala, habis dah pahala. Orang beritahu lagi, "Ya Allah, dia ni buat macam ni pada aku dulu." Maka akhirnya dia ambil pula dosa orang tu. Jadi akhirnya daripada sepatut masuk syurga, jadi masuk neraka Allah Ta'ala kerana tidak menjaga akhlak yang mulia. Sebab itulah baginda Nabi SAW suruh kita jadi orang yang berakhlak. Dan itulah antara buahnya cinta Nabi SAW. Bila kita cinta Rasulullah SAW, antara benda yang kita kena mujahadah adalah memperbaiki akhlak kita, percakapan kita, perbuatan kita, biarlah selari dengan cinta kita kepada Nabi SAW. Kalau Nabi SAW, bagaimana sifat Nabi, untuk orang-orang yang buat baik pada Nabi, Nabi buat baik balik pada dia. Bahkan Nabi suruh kita buat baik lebih lagi kepada seseorang yang buat baik pada kita. Bagi contohnya, orang buat baik pada kita, orang bagi salam pada kita, "Assalamualaikum," maka kita pun jawab "Waalaikumsalam" ataupun "Waalaikumsalam warahmatullah." Itu lebih afdal. Artinya kita tambah lagi doa pada dia dengan bagi salam tu, dengan jawab salam tu. Dan Nabi juga buat baik pada orang yang tak buat apa-apa pada Nabi. Ini akhlak yang Nabi SAW ajarkan, iaitu buat baik pada orang yang tak buat apa-apa pada kita. Orang ni tak kenal kita, kita pun tak kenal dia, tapi kita buat baik pada orang tu. Walaupun mungkin kita lepas tu tak jumpa dah orang tu, tapi ketahuilah bahawa ada hadis Nabi cerita bagaimana ada orang ni dia ahli syurga di hari akhirat. Dia masuk syurga Allah Ta'ala. Sebelum dia dijemput masuk, dia minta pada Allah, "Ya Allah," dia tanya, "mana dia dulu orang yang buat baik pada aku ketika di dunia?"
Masa tu aku dahaga sangat, dia bagi aku secawan air. Tak kenal dia siapa. Cuma aku ingat kebaikan dia, kan? Lalu akhirnya, ya, diberitahu bahawa orang tu masuk neraka. Maka dia doa, ya Allah, selamatkanlah dia, masukkanlah dia syurga bersama dengan aku. Dan akhirnya orang tadi diselamatkan, dimasukkan ke dalam syurga. Kenapa? Dia buat baik pada siapa saja. Tak kira orang. Rupanya orang yang dibuat baik tu adalah ahli syurga Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah Nabi suruh kita buat baik. Berakhlak baik ni artinya buat baik pada orang yang kita tak kenal pun tak apa. Walaupun lepas tu tak jumpa dah, walaupun orang tu tak sempat balas kebaikan kita atau tak sempat terima kasih ke, tak apalah. Kerana walaupun kebaikan tu lah, walaupun kita tak jumpa dia, orang tu tak kenal kita, orang tu pastinya kebaikan kita akan diingati oleh orang tu. Dan selalu doanya untuk kita, insya-Allah. Dan begitulah juga Allah, sekiranya orang pun lupa, Allah tidak akan pernah melupakan. Ya, tetap Allah akan balas kebaikan tu dengan kebaikan yang lebih besar, insya-Allah. Dan yang ketiganya, buat baik pada orang yang buat buruk pada kita. Itu yang Nabi SAW ajar. Dalam berakhlak, ya, nak buat baik pada orang buat baik mungkin senang. Nak buat baik pada orang yang tak buat apa-apa mungkin juga mudah. Boleh jugalah buat, kan? Tapi buat baik pada orang yang buat buruk pada kita, itu memang susah. Ya? Tapi itulah nilai akhlak yang besar yang diajar Nabi SAW. Banyak kali dalam peristiwa sirah Nabi, Nabi disakiti, Nabi dikutuk, Nabi dihina, Nabi dimalukan, Nabi diletakkan benda-benda yang kotor pada Nabi, Nabi dibalingkan dengan batu. Tetapi tidak pernah sekalipun Nabi membalasi keburukan mereka. Ya, tak pernah. Nabi kena baling batu, Nabi ambil batu, baling balik. Tak ada. Tak ada kisah macam tu dalam sirah. Ya, Nabi dibaling dengan najis atau letakkan najis di atas kepala Nabi ketika Nabi sujud. Tapi Nabi tidak pernah membalasi orang yang buat buruk pada Nabi dengan keburukan. Itulah mujahadah kita. Kalau kita cinta pada Nabi, itulah yang kita kena buat. Walaupun katanya berat, memanglah sangat berat, kan? Orang yang musuh kita, kita nak buat baik balik pada dia, memang berat. Tapi itulah mujahadah, itulah nilai syurga. Maka kalau nak beli syurga, kena contohi Nabi SAW. Dengan itulah tanda kita cinta Nabi SAW. Berarti syurga itu bukan sesuatu yang murah, ia mahal harganya. Dan mahal harganya itu kerana kena sabar. Ya, mahal harganya kerana kena tekun, kena mujahadah, kena bersungguh-sungguh. Maka itulah antara ujian-ujian kita. Kadang-kadang tak ada, apa ujian lain tak ada, tiba-tiba jiran tak suka, kan? Jiran benci kita. Ataupun ada adik-beradik, Allahu Akbar, kadang-kadang jadi macam tu, kan? Tapi sabarlah. Khususnya kalau ahli keluarga pula yang buat buruk, kan? Yang tak suka kita dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang diuji macam tu. Ahli keluarga dia, kadang ipar dia tak suka atau benci dia sebagainya. Padahal tak ada salah pun dia buat. Cuma datang kadang-kadang ujian macam tu. Sabarlah. Kerana itulah ujian Allah Ta'ala. Dan buat apa? Teruskan buat kebaikan dan doa kepada Allah Ta'ala. Dan hal itu insya-Allah Allah akan permudahkan. Allah akan buka hati, Allah akan permudahkan urusan. Sebab itulah ujian-ujian yang bentuk-bentuk ujian yang berlaku dalam hidup kita. Dan kalau orang tu buat buruk, kita balas balik buruk, boleh jadi kita pun sama je buruk macam orang tu. Sebab itulah bila orang buat buruk pun kita balas je kebaikan. Sekurang-kurangnya doalah kebaikan baginya. Kita lihat macam mana Nabi SAW ketika ramainya sebelumnya menjadi musuh Nabi. Tapi setiap musuh-musuh Nabi itu Nabi doa kebaikan bagi dia. Sehingga ketika Umar Al-Khattab sebelum masuk Islam, dia banyak susahkan Nabi dalam dakwah. Bila dia datang, Nabi datang pada seorang berdakwah, maka dia akan datang kembali untuk ajak Nabi, ajak orang tu tinggalkan Nabi SAW. Dan itu dibuat selalu. Maka itu dicerita oleh Umar Al-Khattab sebelum Islamnya. Tapi akhirnya dia masuk Islam. Dan bila dia masuk Islam, Nabi SAW beritahu, rupanya Nabi dah lama dah doa pada Allah untuk Umar mendapat hidayah dari Allah. Untuk Umar mendapat taufik daripada Allah Ta'ala. Dan Allah pilih Sayyidina Umar untuk jadi orang yang beriman. Dan bukan hanya beriman, tapi jadi sahabat Nabi, jadi pembantu agama Allah Ta'ala, jadi khalifah selepas kewafatan Nabi SAW. Maka itulah hebatnya doa. Lepas tu kita kalau ada orang musuhi kita, doalah. Ya Allah, bukalah hati dia, berikanlah dia hidayah. Sebab ada orang kalau musuh dia buat buruk pada dia, dia doa juga, tapi dia doa benda yang lain. Ya Allah, bilalah nak mati dia ni, kan? Bagilah dia mati. Cepat, kan? Tapi itu bukan jemaah ni lah, ni kat Gunung Everest, kan? Sebab apa? Dia tak tahan dah geram ni. Tapi dia doa buruk. Sayang macam tu. Doalah baik.
Kerana apa? Boleh jadi orang yang memusuhi kita akhirnya jadi orang yang paling baik dengan kita. Akhirnya jadi membantu agama Allah Ta'ala. Kita tak tahu. Sebab tu doa lah yang baik. Biar Allah bagi hidayah, insyaAllah. Maka balik kepada tadi, yang ketiganya, kita ikuti akhlak Nabi SAW. Dan seterusnya, kita amalkan apa yang Nabi amalkan. Itu yang keempat. Apa yang Nabi amal, kita buat. Itulah sunnah-sunnah Nabi SAW. Apa yang Nabi beritahu kita. Kalau makan, makanlah. Nabi sebut, ya ghulam samillah. Sebutlah nama Allah Ta'ala. Itulah, bacalah bismillah ke, doa ke. Jangan terus ngap dia masuk terus dalam mulut kan. Bacalah dulu bismillah sekurang-kurangnya. Qul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan sesuatu yang dekat dengan kamu. Makan dengan kanan ni adalah sunnah Nabi SAW. Jadi walaupun kita sebut potong, kadang-kadang kita makan chicken chop kan, potong tangan kanan, tapi nak suaplah juga tangan kanan. Carilah jalan macam mana kan, kerana kita tanda cinta Nabi SAW, kita usaha nak ikut Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah bagi pahala, dan itulah yang juga menjadi jalan-jalan menuju syurga Allah Ta'ala. Maka itu ikut sunnah Nabi ni ada banyak. Ikut apa yang Nabi SAW ajar ni ada banyak. Bagi contohnya lah aktiviti harian kita banyak kita boleh contohi Nabi. Bagi contohnya ketika makan tadi. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang dekat dengan kamu dulu. Makan dalam hidangan, jangan ambil yang jauh dulu, ambil yang dekat dulu. Bila kita makan, kita ambil yang dekat dulu, aku nak ikut sunnah Nabi ni, kita dapat pahala. Sebab tu, kita dapat pahala berbuat baik dan kita dapat pahala ikut sunnah Nabi. Jadi kita dapat dua pahala. Sebab tu, beza orang yang berilmu dengan orang tak ada ilmu. Maka kita ada ilmu, kita buat sesuatu, kita tahu ini sunnah Nabi, kita buat, kita dapat pahala sunnah selain pahala amalan itu. Maka dapat kelebihan. Macam itulah juga ketika minum, Nabi kata bila minum, lebih baik yang disebutkan sunnahnya adalah kita duduk. Dalam keadaan kita duduk. Maka kita juga baca bismillah sebelum minum. Dan kita ucap alhamdulillah selepas kita dah minum. Begitu juga makan tadi, kita baca doa. Dan selepas makan, kita pun ucapkan sekurang-kurangnya pun alhamdulillah. Begitulah juga kita hari-harian, kita naik kenderaan. Kita masuk kenderaan, kita bacalah doa. Bacalah doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Antaranya Nabi ajar kita baca doa ni, doa naik kenderaan. Maka naik kenderaan pula bukannya baca doa je, lepas tu dia marah orang, dia horn orang, dia maki orang atas jalan. Itu salah lah. Jadi tak berpahala dah. Maka kena balik pada tadi, ikut pula sifat akhlak Nabi. Bila dah amal sunnah Nabi, kena ikut sifat akhlak Nabi. Tidaklah jadi beramal sunnah tapi akhlak masih buruk, tetap tak dapat kebaikan tu. Jadi kita nak beli syurga ni dengan cinta Nabi, maka kita kena mujahadah lah, kena sungguh-sungguh lah buat. Bila dalam kereta tiba-tiba orang horn kita, ingat balik kan, adakah patut kita marah dia kan, ataupun kita sabar je kan. Kalau Nabi suka mana? Nabi suka kita sabar ke? Nabi suka kita marah balik? Kan? Maka kalau kita tengok Nabi suka kita sabarlah. Senyum je lah, mungkin orang tu tertekan kot kan. Mungkin orang tu tersilap kot. Tak apalah, maafkan. Jadilah orang yang memaafkan. Wal afina 'anil nas. Antara ciri ahli syurga adalah memaafkan. Dan itu juga sifat besar Nabi Muhammad SAW. Dan sunnah Nabi antaranya kita naik kenderaan, kemudian kita berzikir ketika naik kenderaan. Ni kadang-kadang naik kenderaan bagus dah baca doa, tapi dalam kereta banyak benda-benda yang melekakan. Kadang-kadang dosa, benda-benda yang berdosa. Janganlah kan. Sebab apa? Kalau boleh dalam kereta tu kita dengarlah zikrullah. Kita dah ada ilmu. Pasanglah ayat Quran ke, pasanglah disebutkan dengan majlis ilmu, pasanglah benda-benda yang baik agar kenderaan kita naik, kita bukan hanya dapat pahala, kita dapat keampunan Allah Ta'ala serta rahmat Allah Ta'ala, insya-Allah. Dan seterusnya, bila kita masuk rumah, Nabi ajar kita masuk kaki kanan, dengan kita baca doa, sekurang-kurangnya bacalah Bismillahirrahmanirrahim,
Bacalah ta'awuz kurang-kurangnya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, semoga syaitan jauh daripada rumah kita. Dan kita hidupkan rumah kita. Nabi kata, wala taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kamu seperti kubur-kubur. Ya, Nabi pesan pada kita. Ya, rumah kita ni jangan jadi macam kubur, iaitu tak ada baca Quran, tak ada solat dalamnya. Maka hidupkan dengan solat-solat sunat, ya, hidupkan dengan bacaan Quran. Ya, dengan itu mudah-mudahan menghidupkan dengan majlis ilmu pada televisyen dan sebagainya. Maka rumah kita jadi barakah. Bila kita ikut satu-satu ni yang Nabi SAW ajar, itulah yang tanda cinta kita kepada Rasulullah. Dan dengan itulah kita beli syurga Allah Ta'ala. Itu dia. Kita tak beli dengan harga, dengan wang ringgit. Tapi kita boleh juga beli syurga dengan wang ringgit. Macam mana cara ni? Dengan berinfak di jalan Allah Ta'ala. Kan? Dengan kita mewakafkan harta kita. Ya, dengan duit tadi kita bersedekah. Itu juga beli syurga. Ya, dengan ikut sunnah Nabi. Sebab tu Nabi sunnahkan kita dengan harta, kita sedekahkan. Bahkan ibu-ibu, Nabi pesan kalau masak, masaklah dengan kuah yang banyak. Kuah tu biar banyak. Kenapa? Kamu boleh sedekah kepada kejiranan. Subhanallah. Itu sunnah Nabi SAW. Kita ambil masak, kemudiannya mangkuk. Kita masuk dekat mangkuk, kita bagi, suruh anak hantar. Dulu orang dulu selalu buat kan. Sekarang mudah-mudahan selalu buat jugalah, insyaAllah. Jadi, tapi sekarang mungkin kurang sikit lah. Kalau kat Kuala Lumpur, rumah apartmen memang tak ada lah. Nak buat macam tu kan. Tapi mudah-mudahan kita dapat hidupkan balik sunnah Nabi tu. Kalau dulu kampung selalu macam tu kan. Nanti akan mak kita ke suruh hantar lauk ni. Rupanya itu sunnah. Jadi itu benda yang Nabi SAW ajarkan. Dan ketika juga Nabi sunnahkan ketika tidur, sebelum tidur macam mana sunnahnya. Kita kena baca doa. Sekurang-kurangnya bismikallahumma amutu ahya, dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Dan kita baring mengiring ke kanan, kita sebelum tidur kita bacakan 3 qul, itu adalah sunnah Nabi SAW. Dan ketika bangun tidur pula kita baca alhamdulillah sekurang-kurangnya. Dan itu sunnah-sunnah Nabi yang banyak. Antaranya juga masuk tandas, ada sunnah Rasulullah SAW. Masuk tandas dengan kaki kiri, kita letakkan lapik selipar dalam tandas kita. Begitulah juga kita masuk tandas, kita tutup kepala kita. Begitulah juga kita masuk tandas, kemudian kita beristinja dengan cara yang diajar Nabi SAW, dengan bersih, dengan suci, seperti yang diajar oleh Nabi SAW. Dan begitulah juga kita keluar daripada tandas dengan kaki kanan, dengan ucapkan ghufranaka, aku mohon ampun pada Allah. Maka semua tadi tu perbuatan harian kita. Kita makan, minum, naik kenderaan, tidur, apa lagi? Masuk tandas, bahkan bekerja. Bekerja, kadang-kadang kita habis masa 8 jam bekerja. Alangkah cantiknya kalau kerja tu jadi ibadah. Maka kita dapat pahala. Tapi macam mana nak jadikan kerja ibadah? Kena amal sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi ketika kerja? Nabi kata, bila fa'idha amila ahadukum, bila seorang kamu bekerja atau beramal, falyutqinahu, hendaklah dia buat yang terbaik. Buat yang terbaik dalam kerja dia. Kalau kerja dia buat macam ni, buat yang terbaik dia boleh buat. Kalau meskipun kerja-kerja yang ringan, contohnya kita buat sesuatu lah, susun buku ke. Tapi kalau kita susun memang kemas-kemas boleh buat. Kita dapat pahala tu, semua tu. Kalau kita buat kerja, kita buat kerja yang terbaik kita boleh buat. Kalau kita buat sesuatu yang terbaik kita boleh buat. Maka itu sunnah Nabi SAW. Itulah juga ketika kerja, kita amanah. Kita niat kerana Allah Ta'ala, dan kita amanah dalam pekerjaan kita. Masa kerja kan, dan sebagainya. Ni bukanlah jemaah sini, ni kadang-kadang kat Gunung Everest kan. Mereka kerja, masuk tu dah masuk, baguslah, dah tamprin pukul 8. Tapi lepas tamprin, dia pergi minum kopi dulu. Sampai 2 jam, 3 jam kan minum. Barulah masuk office. Barulah mula bekerja. Jadi ini satu keadaan tak amanah. Maka itu yang hilang keberkatan daripada rezeki. Sebab itulah, bila kita bekerja pula, Nabi suruh kita ikut sunnah Nabi, antaranya beramanah dalam kerja, tidak
tidak kata apa mengelat atau sebagainya, jujur, maka ini adalah nilai-nilai yang diajarkan Nabi SAW. Maka kalau kita cinta Nabi SAW, kita kena buat benda ni. Kita kena amalkan. Kita kena usahakan dalam hidup kita. Itu dalam kerja. Maka kalau semua amalan tadi diimpungkan, kalau kita boleh ikut sunnah Rasulullah SAW, maka semua amalan tu walaupun nampak biasa, masuk tandas, makan, minum, tidur, tetapi ia boleh jadi luar biasa. Luar biasa dengan maksud daripada pekerjaan biasa. Maksudnya benda-benda yang dibuat oleh semua orang. Orang Muslim pun buat, orang tak Muslim pun buat juga benda tu. Orang tak Muslim masuk tak tandas, masuk, makan tak? Makan, tidur tak? Tidur. Tapi apa beza dengan orang Islam? Kalau kita buat dengan pertama, dengan niat kerana Allah. Yang kedua, dengan ikut sunnah Rasulullah. Dengan ikut apa Nabi SAW ajarkan. Dan akhirnya, pekerjaan yang kita buat tu, benda yang kita buat tu akan menjadi berpahala. Akan menjadi ibadah. Makan jadi ibadah. Minum jadi ibadah. Pergi kerja jadi ibadah. Tidur pun menjadi ibadah. Setiap saat dalam tidur dapat pahala. Setiap saat dalam naik kenderaan dapat pahala. Kenapa? Kerana ikut sunnah Rasulullah SAW. Kerana dilakukan kerana Allah. Bila kita ikut sunnah, so pastilah kerana Allah Ta'ala. Maka kita dapat pahala yang banyak. Maka inilah disebut beli syurga. Dengan cinta kepada Rasulullah. Dengan kita zahirkan cinta kepada Rasulullah, iaitu dengan beramal. Maka dengan itulah kita mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita ikut sunnah Nabi SAW. Jadi ini 4 yang kita sebut tadi. Maka ikut Nabi SAW adalah disebutkan mencintai Nabi SAW itu adalah sesuatu yang disuruh oleh Allah SWT. Baik, dalam poin yang seterusnya, mencintai Nabi SAW adalah sebab kemanisan iman. Maka pentingnya kita cinta Nabi. Kita banyak selawat pada Nabi, kita ikut sunnah Nabi, kita amalkan akhlak Nabi. Dan bila kita cinta pada Nabi ni, kita buat semua ni, ia akan menjadikan manisnya, rasa manisnya iman kita. Iaitu rasa semangatnya nak beramal. Rasa seronoknya buat kebaikan, ketaatan pada Allah. Rasa manisnya beramal soleh. Lalu Nabi sebut, salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang buat seorang itu akan mendapat manisnya iman, rasa seronoknya keimanan itu. Iaitulah ayyakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Yang disebutkan yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada saudaranya. Jadi yang seterusnya disebutkanlah yang seterusnya la yuhibbuhu illa lillah, dan seterusnya mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguh-sungguhnya, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. Dan yang seterusnya adalah benci kepada kekufuran, benci kembali pada kekufuran, benci buat benda dosa, benci benda-benda yang maksiat, sebagaimana dia benci dilemparkan di dalam api. Maksudnya seorang tu tak suka kan kalau dia dalam api, maka bencinya dia kepada dosa, seperti itu, itulah tanda seseorang tu akan mendapat kemanisan iman. Jadi cinta Allah, cinta Rasul, maknanya disebutkan mencintai saudaranya, yang kedua mencintai sesama Muslim, yang ketiganya mencintai sesama Muslim kerana Allah, yang ketiganya membenci kepada maksiat dan dosa. Maka ini adalah sebab-sebab kita mendapat kemanisan iman. Jadi mendapat kekhusyukan insya-Allah dalam solat kita, kemanisan keikhlasan dalam sedekah kita, kemanisan dalam ibadah kita insya-Allah. Maka itulah antara benda-benda yang kita kena usahakan insya-Allah, Jadi seterusnya, mencintai Nabi SAW akan menjadi seorang tu bersama dengan Nabi di hari akhirat. Jadi ada satu kisah yang terakhir yang saya nak ceritakan. Seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, kemudian bertanya kepada Rasulullah, matal sa'ah, bilakah berlakunya hari kiamat? Jadi ditanya soalan, bila berlaku kiamat? Lalu soalan ni sebenarnya tak ada orang yang tahu. Nabi SAW sendiri pun tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi bijaksananya Nabi jawab balik dengan soalan.
Nabi kata, apa yang kamu siapkan untuk hari akhirat ni? Kamu tanya bila nak berlaku, tapi apa yang kamu siapkan? Jadi orang ni pun jawab, dia kata, aku tak siapkan apa pun, kecuali aku tahu bahawa aku sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Iaitu cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah beritahu, anta ma'aman ahbabta. Kamu adalah dengan siapa yang kamu cintai. Bila di hari akhirat. Jadi, kalau seorang tu cinta pada Allah dan Rasul, dia akan bersama dengan Allah dan Rasul di hari akhirat. Maksudnya masuk syurga. Ya. Dan masa tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, tidaklah kami para sahabat Nabi sangat gembira dengan nikmat Islam kecuali pada hari setelah dengarnya yang Nabi sebut tadi tu. Maka akhirnya menyebabkan sahabat Nabi sangat seronok, akan mereka rasakan hari itu hari raya bagi mereka, kerana mereka tahu mereka semua cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka inilah antara disebutkan beli syurga dengan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sekali, ya, cinta kita kepada Rasulullah, kita jadikanlah seperti mana cinta kita, cinta sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contohnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah setelah wafatnya Rasulullah, dia tak boleh nak azan kerana terlalu rindu kepada Rasulullah. Sebelum ni, ketika dia azan, sebelum dia naik menara untuk azan, dia akan ketuk rumah Nabi dekat Masjid Nabawi. Kemudian dia akan naik menara dan ketika azan, dia akan nampak Nabi keluar dari pintu tu dan masuk ke masjid. Jadi satu ketika setelah Nabi wafat, di zaman Sayyidina Abu Bakar, Bilal beritahu pada Sayyidina Abu Bakar, minta maaf, saya tidak boleh azan lagi kerana telah rindukan Rasulullah SAW. Maka saya akan pergi daripada Madinah. Dia pun berhijrah, izinkan saya berhijrah ke Syam. Lalu diizinkan. Maka Sayyidina Bilal bersama keluarganya pergi ke Syam. Lama bertahun-tahun sampailah dia mimpi jumpa Nabi SAW. Dan Nabi kata, wahai Bilal, tidakkah mahu kamu menziarahiku? Bangun Sayyidina Bilal dan Bilal menangis kerana rindukan Nabi SAW. Akhirnya isterinya pun beritahu, wahai Bilal, telah tiba masa untuk kita ziarah Nabi SAW. Sayyidina Bilal pun balik ke Madinah. Dalam perjalanannya, dia sangat-sangat makin lama makin berdebar masuk ke dalam Madinah. Kerana dia nampak bukit-bukit, pokok-pokok yang dulu dia lalu bersama dengan Nabi SAW. Sampailah di Madinah, tiba di Masjid Nabawi. Ya Allah. Hanya Allah yang tahu macam mana sedih dan rasa sebabnya Sayyidina Bilal, tapi dia tahan. Ya, akhirnya Umar Al-Khattab ketika itu menjadi khalifah mengajak, wahai Bilal, hari ni kamu azan lah. Dia tak nak. Tapi bila Hasan dan Husain, cucu Nabi SAW ajak, maka akhirnya dia pun tak boleh nak tolak. Dia pun azan. Kerana tiba waktu zuhur masa tu. Maka dia pun naik, dia lalu depan rumah Nabi SAW. Dia tengok pintu Nabi SAW. Kemudian dia pun naik ke menara, naik perlahan-lahan sampai atas, dia pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dia azan saja, semua sahabat Nabi terkejut. Sehingga ada kata, adakah Rasulullah telah kembali kepada kita? Terkejut mereka ni. Kerana Bilal ni muazzin Nabi SAW. Lalu akhirnya Bilal pun teruskan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai situ je Sayyidina Bilal sudah mula rasa sebab teramat sangat. Sebab lepas ni dia akan sebut apa? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masa itulah dia cuba kuatkan diri dia. Dan dia sebut asyhadu anna Muhammad. Tersangkut Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan dia cuba, akhirnya dia rebah. Jatuh, pengsan Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan disambut sahabat-sahabat lain dalam keadaan semikian. Maka azan tu disambung oleh sahabat lain. Akhirnya Sayyidina Bilal jaga dan dia menangis. Dan dia kata, minta maaf, dia tak boleh nak azan ni. Kerana saat dia sebut asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia tak boleh nak sebut. Sebab dia terlalu rindu pada Nabi SAW. Dan akhirnya dia kata, sehingga aku melihat daripada menara itu, iaitulah pintu rumah Rasulullah. Seakan-akan aku nampak Nabi keluar daripada pintu itu. Dan Nabi pun masuk ke dalam masjid. Allahu Akbar. Inilah tanda bagaimana rindu dan cintanya sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Jadi macam mana pula cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan tertanam rasa rindu, rasa cinta kita kepada Nabi. Dengan itulah kita zahirkan dengan melakukan banyak amalan-amalan sunnah Rasulullah SAW. Kita zahirkan dengan mengamalkan akhlak Nabi SAW.
kita zahirkan dengan melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba-hambanya. Kita banyakkan selawat pada Nabi, ya. Kemudian kita Allah himpunkan kita bersama Rasulullah di dalam jannah Firdaus, insya-Allah di yaumul akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Yang baik di sisi Allah, sekiranya saya ada kesilapan, kekhilafan, saya mohon maaf. Berilah teguran pada saya yang fakir ini. Semoga Allah berkati apa yang kita bincangkan dapat kita amalkan dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'atin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Muhammad Arif Zaki. Okey, Ustaz Muhammad Zaki atas kursian ilmu ini mengenai beli syurga dengan cinta Rasulullah SAW, ya, dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah lakukan ibadah ini dengan landasan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana sesuai syariat yang telah diperintahkan. Semoga kita tetap istiqamah mencintai Rasulullah SAW dengan menjalankan perintah dan menjauhkan larangan Allah SWT dan Rasulnya, sehingga kita akan masuk ke dalam syurganya kelak bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Ya Allah, insyaAllah. Saya sebab pula yang ni, Ustaz. Okey, bagi menangguhkan majlis semua ini, kita silakan Ustaz untuk tutup dengan tasbih kafarah Rasulullah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.